Shalom, jemaat simpatisan GKI Jatinegara dan juga Baja Bintara. Sekilas warta jemaat GKI Jatinegara 24 Mei 2020. Selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Jatinegara dan juga Baja Bintara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita melakukan ibadah online. Walaupun kita ibadah dari rumah masing-masing, marilah kita tetap memberikan sikap hormat kepada Tuhan. Tata cara ibadah online, Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya di slide. Kebaktian ibadah hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020, dilayani oleh GKI Anugerah, di mana pukul 8 dengan bilingual dengan tema Pergumulan Iman yang dilayani oleh Pendeta Emeritus Henry Evelyn. Sedangkan pukul 10 dalam bahasa Indonesia dengan tema Bertekun dalam Penantian, dilayani oleh Pendeta Cheng Lison Cahyadi. Untuk mesbah doa harpa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 18.30 akan diadakan secara online melalui channel GKI Jatinegara. Ibadah akan dibawakan oleh Evangelis Lukas Kristandi dengan tema Yesus Sayang Padaku. Untuk minggu depan, tanggal 31 Mei 2020 adalah Minggu Pentakosta. Ibadah online akan diselenggarakan oleh GKI Jatinegara dengan tema Kuat Sebab Tuhan Dekat. Akan dilayani oleh Evangelis Roni Budiman. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikannya melalui transfer ke Bank CIMB Niaga dengan nomor account 80052535600 atas nama GKI Jatinegara. Dengan menambahkan 2 digit angka terakhir, contoh 1.010.000 untuk persembahan persepuluhan, 211 untuk persembahan kolektor, 512 untuk persembahan syukur. Atau dikumpulkan lebih dahulu dalam amplop terpisah untuk masing-masing persembahan dan diserahkan ke gereja jika keadaan sudah memungkinkan. Demikian sekilas warta, info selengkapnya dapat dilihat melalui akses app GKI Jatinegara. Silakan bersaat teduh. Kita akan memulai ibadah online hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姐妹们，早上好！我们一起来到上帝的面前，一起来敬拜赞美神。我们来预备我们的心，安静我们的心，安静我们的灵，来到上帝的面前。主耶稣，我们感谢你，在今天早上，我们再一次来到上帝的面前，一起来敬拜赞美神。我们知道主啊，你是配得敬拜赞美的神。我们知道我们都是很软弱，我们都是无助，我们需要你不断的帮助我们，让今天我们可以重新得力，我们可以重新从你的话语，我们可以得到上帝的帮助。感谢你阿爸父，把剩下时间仰望从头到尾，我们的崇拜都恭敬仰望在你的手中，你与我们同在。奉靠我主耶稣基督的名求，我们祷告，阿们。今天我们要读一段经文，从诗篇第100篇第1节到第2节。普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意待奉耶和华，当来向他歌唱。我们一起来唱赞美他。这首歌来提醒我们，我们一起用高声的呼喊赞美他。我们一起来唱这首歌，一切歌颂赞美。一切歌颂赞美，归我主我的
谢主，当我们敬拜赞美他的时候，我们的心会有喜乐平安。我要读一段经文，从罗马书第6章第10节。他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活着。因为神为我们钉在十字架上，为我们流血而死，为了拯救我们每个人。今天我们成为他的神的儿女，我们都可以一起来仰望神。我们前面的日子也是可以仰望神。是否在我们的生命中，在我们的心里中，我们有愿意更加爱他的心呢？我们一起来预备我们的心来聆听神的话语，让这首歌再一次来帮助我们，可以提醒我们更加的爱他，深深的爱你。用我们的心灵一起来唱这首歌。主内弟兄姐妹们平安。 Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. 我们不知不觉，今天是我们进入了第9个礼拜，我们的网上崇拜。 Tanpa kita sadari kita memasuki minggu ke-9, kita mengadakan ibadah online. 那么今天我要跟各位分享一个题目，就是有关马拉和以琳。 Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sehubungan dengan Mara dan Elim.
我们还没定神的话之前，我们再次低头祷告。 Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 恩主，我们再次来到你的面前， Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu. 谢谢你主啊！今天早上我们有这么好的机会，可以一起来聆听你的话。 Kami bersyukur pada pagi hari ini kami mempunyai satu kesempatan yang indah untuk boleh mendengar suara Tuhan. 恳求你来预备我们每个人的心，也预备你两位仆人所传讲信息的心。 Engkau juga yang mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu dan mempersiapkan 2 orang hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. 你的圣灵也帮助我们每一位，好让我们可以真正的从你的话得着造就。 Biarlah Roh Kudus-Mu juga yang bekerja di dalam hati kami sehingga kami juga boleh mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. 祷告奉主耶稣基督的圣名求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 阿门。 Amin. 请我们一起来翻开旧约出埃及记第15章，我们要从22节念到27节。 Kita akan buka Alkitab kita membaca dari Keluaran, pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. 出埃及记15章22到27节。 Keluaran, pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-22 sampai 27. 我先用中文来念一遍，来的请用印尼文。神的话如此说：摩西领以色列人从红海往前行，到了苏尔的旷野，在旷野走了3天，找不着水。到了马拉，不能喝那里的水，因为水苦，所以那地名叫马拉。百姓就向摩西发怨言说：我们喝什么呢？摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树。 他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例典章，在那里试验他们，又说：你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加于埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是 医治你的。他们到了以琳，在那里有12股水泉，70棵种树，他们就在那里的水边安营。 Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. 主内弟兄姐妹们，有人说我们生活好像这个起落车 roller coaster， Ada orang berkata bahwa hidup kita ini seperti roller coaster. 那么有它的上也有它的下。 Ada kalanya di atas, ada kalanya turun ke bawah. 当它下的时候，那么有一些人因为他们很紧张，那么在那里他们大喊大叫，很惧怕。 Ada kalanya ketika kita berada dalam kondisi di bawah, kita mungkin merasa sangat khawatir, kita berteriak dan ketakutan. 但是有一些人相反的，他们在那里很享受这个起落车，在那边他们安安稳稳的跟随这个起落车的弯弯曲曲。 Tetapi ada orang juga yang sangat menikmati permainan roller coaster ini sehingga ketika dia naik atau turun, dia dengan sukacita menikmatinya. 所以我们生活也会有时候会在上，有时候会在下，好像轮胎一样。
Dalam kehidupan kita pun, ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah seperti roda berputar. 那么有时候我们也会面临着一些生活的甜苦的事情。 Tetapi dalam kehidupan kita, ada kalanya kita juga bisa menikmati masa-masa kehidupan yang manis ataupun pahit. 我们看刚才这段经文提到以色列百姓他们刚刚过这个红海。 Kita membaca dari bagian firman Tuhan tadi bahwa bangsa Israel baru saja melewati Laut Teberau. 他们到了一个地方叫做马拉，然后从马拉不久他们会到了一个地方叫做以琳。 Pada waktu itu bangsa Israel sudah memasuki daerah yang bernama Mara. Dan setelah itu mereka akan pergi menuju yang bernama Elim. 如果你今天有机会到以色列的话，你去埃及，然后从开罗你到西乃山，你一定会经过这个马拉，然后以琳这两个地方。 Jikalau Bapak Ibu pergi ke Israel atau ke Mesir, dari daerah Kairo akan pergi ke Gunung Sinai, pasti akan melewati daerah Mara dan Elim ini. 然后距离其实不远，大概10多公里而已。 Sebenarnya jaraknya tidak jauh, kira-kira 10 km lebih. 但是他们不知道这个以琳是这么近。 Kadang-kadang mereka tidak sadar atau tidak tahu bahwa Elim itu ternyata begitu dekat. 所以他们在那里埋怨。 Karena itu mereka di sana mulai bersungut-sungut. 弟兄姐妹们，我们怎么看在我们的生活当中的这个甜苦的一些事情呢？ Dalam kehidupan kita bagaimana kita melihat hal-hal yang manis ataupun pahit dalam hidup kita. 我认为我们要看这个甜苦的事情是一种我们生活的平衡。 Saya beranggapan bahwa di dalam kehidupan kita, kita boleh melihat hal yang manis maupun yang pahit itu dengan secara seimbang. 如果你在一个有钱的家庭、富有的家庭长大的话，那么你不懂得什么叫做饥饿，对不对？ Jikalau Bapak Ibu lahir dan tumbuh di keluarga yang kaya raya misalnya, Bapak Ibu mungkin tidak pernah merasakan yang namanya kelaparan. 有没有看过那个富有家庭的小孩子？他们有3个孩子，那么他们用那个3个护士，一个孩子一个护士来照顾他们。 Pernahkah kita melihat dalam satu keluarga misalnya punya 3 orang anak dan setiap anak itu dirawat atau diasuh oleh masing-masing seorang suster. 那么富有人家庭的孩子，他们要喂他们吃，一个护士喂他们吃呢，难得半死，对不对？ Karena itu ketika mereka mau memberi makan kepada anak-anaknya melalui suster-suster itu 很难得半死。 agak sulit. 一个孩子可能要花1个小时，有时候2个小时时间才喂他吃，对不对？ Kadang-kadang untuk memberi makan sesuap nasi aja harus perlu waktu setengah jam atau bahkan 1 jam. 那么这个孩子他不会欣赏这个护士所喂他的吃，因为他总觉得都是很丰盛这个饮食在他家里。 Tetapi anak-anak ini kadang-kadang tidak berterima kasih karena suster-suster ini mau memberikan mereka makan karena bagi mereka makanan itu sudah terbiasa di dalam rumah mereka. 所以护士在那边要先表演这个比较好笑的动作，然后给他喂一口。 Karena itu seringkali suster itu harus melakukan adegan-adegan tertentu supaya anak kecil itu bisa makan akhirnya. 但是如果你在贫穷的家庭孩子长大的话，他们你不必教他，不必很辛苦的喂他们，他们会自己马上到桌子上，马上在那边把它吃完了，对不对？ Tetapi anak-anak yang mungkin dibesarkan dari keluarga yang kurang, mereka tidak perlu disuruh-suruh, dengan baik-baik mereka akan duduk di meja makan dan melahap makanan yang ada di meja. 所以你这个富有跟那个贫穷，我觉得其实也是生活的一种平衡。 Karena itu keluarga yang kurang maupun keluarga yang mampu dalam kehidupan kita merupakan juga sebuah keseimbangan. 你的家庭，你结婚的话，你怎么知道你的家庭、你的婚姻是一个稳固的婚姻？如果你们没有经历过这个家庭的危机， Dalam kehidupan keluarga saudara, bagaimana saudara tahu bahwa keluarga saudara ini memasuki kehidupan yang mapan kalau saudara belum pernah memasuki krisis kehidupan? 你没有经历过这个经济上的危机，
Jikalau saudara tidak pernah merasakan krisis ekonomi dalam keluarga, 或者你夫妻关系没有经历过，可能是有第三者加入你的婚姻， atau dalam pernikahan saudara tidak pernah merasakan ada orang ketiga yang memasuki pernikahan. 所以你怎么能够在那边自己夸耀说我的家庭是很稳固的家庭？还不一定。 Karena itu saudara tidak bisa berbangga hati berkata bahwa keluarga kami adalah keluarga yang mapan. 同 Belum 样的， tentu. 你的信心也是如此。 Iman kita juga seperti demikian. 你怎么会声明说你的信心是一个很坚固的信心？如果你没有经历过这个信心的考验， Bagaimana saudara bisa berkata iman saya teguh di hadapan Tuhan kalau saudara tidak pernah merasakan yang namanya ujian terhadap iman kalian? 你记得耶稣的其中一个门徒彼得，他曾经说怎么样？他说，当耶稣基督他将要被钉在十字架， Salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, kita ingat sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, apa yang dilakukan? 彼得说，其他门徒可能会离开你，但是我不会离开你，我要跟你一起，同时我要跟你一起来，跟他们那个征战。 Waktu itu Petrus berkata kepada Yesus, walaupun semua orang meninggalkanmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan mati bersama-sama engkau, berjuang bersama-sama dengan engkau. 所以彼得真的以为他的信心是非常的坚强，对不对？ Karena itu Petrus menganggap bahwa imannya itu begitu teguh, betul? 但是到了马太福音第26章，那里记载说，耶稣基督被带到大祭司的面前。 Tetapi di dalam Matius pasal 26, kita melihat ketika Yesus dibawa di hadapan imam besar. 然后有一中文是记载，有一个使女问这个彼得，因为你们说有一个女仆问这个彼得， Di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan ada seorang hamba perempuan yang pada waktu itu bertanya kepada Petrus. 所以这个彼得之前他以为是他们很坚强的一个人，然后有一个女仆，有一个使女问他，你是不是他的门徒？然后彼得怎么样？他否认，他说我不认识那个人，他很惧怕。 Waktu itu Petrus merasa dirinya itu begitu kuat. Tetapi ketika seorang hamba perempuan itu datang bertanya kepada Petrus, apakah engkau juga salah seorang dari mereka ini? Dengan begitu ketakutan, begitu takut, Petrus berkata, saya tidak kenal orang itu. 然后又有另外一个人问彼得，他也是在那边否认他，我不认识那个人。 Lagi ada seorang yang kemudian bertanya kepada Petrus. Petrus bertanya dan menjawab hal yang sama, saya tidak kenal orang itu. 第三次有人在问他说，你跟那个人是同一党的人？彼得中文圣经记载说，彼得在那里发咒起誓，我不认识那个人。 Ada orang yang ketiga yang berkata bahwa Petrus bersama-sama dengan kelompok daripada Yesus. Dan Petrus mati-matian. Dia bersumpah saya tidak kenal orang itu. 不过后来他在那边哭起来，他知道原来对不对？他的信心没有像他以为这么强的那个信心。 Tetapi kemudian akhirnya Petrus sadar dan menangis. Dia menyadari bahwa imannya itu tidak sekuat, sekokoh yang dia bayangkan. 前几天我师母问我，她刚刚看一段那个影片，有关在封闭国家的基督徒受逼迫的那个基督徒。 Beberapa hari yang lalu istri saya semua itu memberikan saya sebuah klip tentang orang-orang Kristen yang ada di negara yang tertutup kekristenannya. 然后看起来是非常惨，很可怜这些人。 Orang-orang itu kelihatan sangat kasihan sekali. 然后我师母问我， Kemudian semua tanya kepada saya, 假如我们受这样的逼迫，是否我们的信心还是能够坚持下去吗？ kalau kita mengalami penganiayaan yang sama, apakah iman kita masih bisa lanjut? 我怎么回答？ Saya bagaimana menjawabnya? 我说实在我不知道，对不对？ Saya menyadari saya tidak tahu. 我不知道，对不对？ Saya tidak tahu. 我们没有经历过这样的逼迫，对不对？ Kita tidak pernah mengalami penganiayaan seperti itu. 所以弟兄姐妹们，当我们面临这个生活上的甜苦，我们要以正面的态度
来面对他，好让这些事情无论是甜苦酸辣，好让我们可以在上帝面前可以成长，成为一个成熟的基督徒。 Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, biarlah ketika kita menghadapi masa-masa kehidupan yang manis atau pahit, kita boleh dengan satu hal yang positif kita melihat dan juga menghadapinya. 好让我们可以成长，成为一个成熟的基督徒。 Sehingga kita boleh bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. 那么马拉和以琳给我们第二个功课是什么呢？ Dari peristiwa Mara dan Elim ini, hal kedua yang kita bisa pelajari apa? 就是我们看在生活的这个刚强和软弱。 Kita melihat kehidupan ada kalanya ada masa-masa yang kuat, ada masanya kita lemah. 你记得保罗他在哥林多后书第12章那里，他有提到一件事情。 Paulus di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, dia pernah menyebutkan satu hal. 他说，在他的肉体有一根刺， Dia berkata bahwa ada sesuatu di dalam tubuhnya. 那么他已经3次向上帝祈求，好让把那根刺把它拿掉。 Dia berdoa 3 kali supaya duri dalam dagingnya itu dicabut. 但是他说，上帝的答案怎么样？上帝是否有没有听他的祷告，然后把他根刺把它拿掉？有没有？ Apakah Tuhan mendengar doa-doanya dan kemudian duri yang ada dalam dagingnya itu dicabut? Adakah seperti itu? 没有。 Tidak. 上帝说：“我的恩典够你用。” Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 所以在你的软弱上，好让显得上帝的能力可以显得完全。 Biarlah di dalam kelemahan kita nyata kuasa Allah. 所以弟兄姐妹们，我们怎么看这个生活的刚强和软弱呢？ Bagaimana kita melihat kekuatan dan kelemahan dalam hidup kita? 我告诉你，当我们刚强的时候，当我们样样都有，我们钱也有，我们关系也有，我们身体健康的时候，那么我们不懂得什么叫做软弱。 Ketika kita menjadi kuat, kita semuanya ada, baik itu kekayaan, baik itu hubungan yang baik, semuanya ada tersedia. Kita tidak bisa merasakan yang namanya kelemahan. 当我们刚强，我们样样都有的时候，其实我们很难能够了解什么叫做真正的依靠上帝。 Ketika kita kuat, semuanya ada pada kita. Sulit bagi kita untuk benar-benar kita bergantung kepada Tuhan. 对不对？ Betul? 我们不知不觉、很自然的，我们会依靠我们的钱财，我们会依靠我们的关系，我们会依靠我们所拥有的，对不对？ Secara tidak sadar kita kadang-kadang mungkin mengandalkan diri kepada kekayaan, kepada koneksi, ataupun apa yang ada pada kita. Betul? 当你这些没有的时候，才是你在软弱到一个顶点的时候，你才懂得什么叫做真正的完全依靠上帝。 Tetapi ketika kita merasa lemah, bahkan sampai pada titik terlemah, kita baru menyadari bagaimana kita harus bergantung dan mengandalkan Tuhan. 弟兄姐妹们，我要稍微分享一下这个，在埃及有一位修女名叫 Maggie Gobran。 Saya ingin men-sharingkan ada seorang ibu yang bernama Maggie Gobran yang ada di Mesir. 我这里有一个短片，稍微给你们看 When 一 you 下。 are born, you don't choose where or when to be born, or when or where. 这个 Maggie Gobran， 人家称她是But you do 特蕾 choose 莎 what type of 埃 life 及的 you 特 live. 蕾莎修女。 Mary Gobran ini adalah Ibu It was a Teresa young yang ada di baby Mesir. trying to 她 find 是从一 something 个 to eat 中上阶层的 from 家 the 庭， garbage, 那 and 么 I 她也是 couldn't believe 当一 this 个 is a human being. 凯罗 So I 大 took 学的 away 教 some 授。 of the garbage Dia and adalah carried seorang them. dari keluarga bangsawan yang ada di Kairo. When Jesus 不 said, 过后来有一次， "Whatever 他 you 看 do 到 to 一 the 个 least, you 小 do 孩 it to 子 me." It's 在 like 垃圾那边 I 肚 felt 子饿， God's 然后 heart 找 beating 东西 upon 吃 my heart.，在要选一些东西从垃圾那边。 Tapi dia seringkali melihat banyak anak kecil When you itu start giving, you mencari experience cari the joy sesuatu di antara that no tumpukan one else sampah. could experience. 所以这真的 And 感 this is 动他的 love 心，然后他 that you 放下一 give. 切 When，we 他就 bow down
to everyone, to 完 every 全的摆 human. 上来照顾这些 And help 贫 Dia 穷的孩子。 kemudian merasa tersentuh dan kemudian menyerahkan hidupnya. Seumur hidup full timer dia melayani anak-anak kecil ini. 他曾 We 经 will find that God is hidden among 当 the 这个 poor and 诺 the 贝尔 needy. 奖金的候选人，不过他 And the way 当 that 时没 we 有被选 started 上。 that, Dia we pernah open the menjadi Bible seorang every kandidat day. peraih and ask hadiah him to Nobel, speak namun dia clearly. masih belum mendapatkannya. So this is 他成立了一个 secret. 叫做 Stephen's Ministry， And we 就是 believe 对 education 贫穷 is 儿 the 童的一 key 个侍奉。 of Dia juga breaking mendirikan the organisasi cycle yang of bernama poverty. Stephen Ministry, yaitu organisasi yang melayani anak-anak. 不过我要分享他一句话，我觉得很有意思。 Tetapi saya ingin membagikan satu kalimat yang saya pikir sangat menarik. 他说：“当一个人一无所有的时候，他才真正的，上帝才真正的成为他的一切所有。 Ketika kita tidak ada sesuatu pun yang kita bisa banggakan, pada waktu itu Tuhan menjadi satu-satunya kebanggaan kita. When one has nothing, God becomes everything. 当一个人一无所有，上帝变成他的一切所有。 Ketika kita tidak memiliki apa-apa lagi, Tuhan menjadi segala sesuatunya bagi kita. 你同不同意？ Saudara, setujukah? 当你一无所有的时候，那时候你才真正的经历到上帝是你的一切所有，因为你没有其他依靠的。 Ketika kita merasakan bahwa hidup kita tidak punya apa-apa lagi, pada saat itu kita baru menyadari Tuhan menjadi segalanya bagi kita. 所以第二点，从马纳以林的这个功课，我们学习到这个刚强和软弱。但是在我们软弱的时候，我们才真正的经历到上帝的能力。 Jadi dalam Mara dan Ilin ini kita sama-sama belajar tentang kekuatan dan kelemahan. Tetapi ketika kita baru mengalami kelemahan lah, kita boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan. 第三点，最后一点， Poin yang ketiga dan yang terakhir, 这个马拉和以林给我们什么功课呢？ Mara dan Elin ini apa yang bisa kita pelajari dari sana? 就是在你的生活的路程中，你有没有上帝？有还是没有上帝？ Dalam kehidupan perjalanan kita, apakah ada Tuhan di sana? 有还是没有？ Adakah Tuhan di sana? 有还是没有？ Ada atau tidak? 弟兄姐妹们，你不要以为如果上帝与你同在的时候，然后一切都很顺利的，不一定是这样子。 Jangan kita menganggap bahwa ketika Tuhan ada dalam hidup kita, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Bukan seperti itu. 对不对？你看以色列百姓，他们是在上帝带领的他们的这个路程，刚刚过这个红海，然后他们会到一个地方叫做马拉，那里的水苦他们不能喝。 Kita mengingat bangsa Israel ini di dalam perjalanan yang dituntun oleh Tuhan baru saja melewati Laut Teberau dan sampai di Mara. Dan mereka itu tidak bisa minum karena air di sana pahit. 所以他们到这个马拉不是在上帝以外的这个行程，但是他们正在上帝里面的这个行程，上帝正在带领他们，但是到一个地方叫做马拉。 Jadi ketika mereka di Mara, mereka bukan di luar rencana perjalanan Allah. Tapi justru di dalam rencana perjalanan Allah, mereka mengalami hal ini. 所以他们在那里埋怨， Dan di sana mereka itu bersungut-sungut. 那里的水那个苦，他们不能喝。 Airnya begitu pahit dan mereka tidak bisa minum. 问题就是我刚才说了，他们不知道以林是那么的近，只有大概10多公里，他们可以到以林了。 Masalahnya mereka tidak tahu bahwa Elim itu begitu dekat, kira-kira 10 kilometer. 所以弟兄姐妹，常常我们人，因为我们有这个时间的限制， Seringkali saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita mempunyai keterbatasan dalam pengenalan akan waktu. 因为我们这个时间的限制的话，所以我们人是在这个过程里面一步一步，我们只能够知道大概前面的一步，前面的一步。
Karena keterbatasan kita akan waktu, kita hanya bisa melihat selangkah demi selangkah di dalam hidup kita. 所以他们不知道，他们知道这个在他们眼前是麻辣，他们不知道很近，再往前大概10多公里，他们到了以琳。 Jadi mereka hanya melihat bahwa di depan mereka itu Mara. Tetapi mereka tidak bisa melihat bahwa begitu dekat kira-kira 10 km ada Elin. 所以当他们到麻辣的时候，他们在那边大发怨言，他们认为上帝为什么没有保护他们，没有照顾他们。 Karena itu ketika mereka sampai ke Mara, mereka bersungut-sungut karena mereka merasa kenapa Allah tidak melindungi mereka, tidak memelihara mereka. 其实如果他们知道的话，他们坚持下去，再坚持一下子，他们会到以琳，对不对？ Tetapi kalau mereka tahu, seharusnya mereka bisa mungkin bertahan sedikit waktu lagi sehingga mereka bisa sampai kepada Elin. 弟兄姐妹们，也许我们现在是在这样的那种状况。 Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, barangkali hari ini kita juga memasuki kondisi kehidupan seperti itu. 我们现在到了这个麻辣这个地方， Kita mungkin baru sampai ke Mara. 我们已经2个多月，大概2个半月，我们在这个新冠疫情的这个情况。 Kita selama 2 bulan ini memasuki masa-masa wabah corona. 很多人他们在那里可能埋怨了上帝，你在哪里？ Mungkin banyak di antara kita juga yang bersungut-sungut, Tuhan Engkau di mana? 我们面对这个麻辣，面对这个疫情，要到什么时候呢？ Kami menghadapi Mara ini, menghadapi wabah ini harus sampai kapan? 我们不知道，我们不知道这个以琳已经很近了，你只要坚持，再坚持一下子，你会到以琳。 Kita tidak tahu bahwa Elim itu sedikit lagi saja. Kita bertahan sedikit lagi waktu. Kita akan sampai di sana. 弟兄姐妹们，我们要学习，当我们到了麻辣，你不要放弃你的盼望。你知道，上帝不久他会带领你到达这个以琳。 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita jangan lupa bahwa ketika kita sampai di Mara, kita jangan kehilangan pengharapan bahwa satu kali sebentar lagi saja kita akan sampai juga kepada Elim. 英文有一句话，我直接翻译好了。 Dalam bahasa Inggris ada satu kalimat yang saya terjemahkan. God does not promise an easy journey, but a safe arrival. 上帝没有答应给你们很轻松的路程，但是他答应给你们平安的到达。 Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberikan kita satu perjalanan yang gampang. Tetapi Dia berjanji untuk menolong kita selamat sampai tujuan. 我再重复一遍， Saya akan ulangi sekali lagi. 上帝没有答应给我们这个容易轻松的路程，没有。 Tuhan tidak pernah berjanji memberikan kita perjalanan yang mudah, yang gampang. 但 Tidak. 是他答应什么？你会平安的到达。 Tetapi Tuhan berjanji agar kita selamat sampai tujuan. 可能我们现在在这个很困难这个路程当中，无论是可能经济上，无论是可能其他问题、家庭问题，因为经济的问题产生那个家庭的问题。 Barangkali saat ini kita juga sedang menghadapi kesulitan. Mungkin ada yang menghadapi kesulitan keuangan. Dan imbasnya itu ada kesulitan di tengah-tengah hubungan keluarga juga. 或者可能你身体健康的问题， Atau mungkin menghadapi pergumulan masalah kesehatan. 所以你正在麻辣这个苦的地方， Karena itu saudara mungkin merasa berada di Mara, tempat yang pahit ini. 因为你有这个时间的限制，所以你看不见你在麻辣，你不知道你再坚持下去不久，你会到以琳。 Karena kalian itu tidak pernah melihat bahwa ketika kita bertahan sedikit saja kita juga akan mungkin mencapai namanya Elin. 但愿我们每个人再次来到上帝的面前， Biarlah setiap kita datang di hadirat Tuhan. 我们把我们前面的道路仰望在上帝的手中， Biarlah perjalanan hidup kita serahkan ke dalam tangan 我们要 Tuhan. 抓住上帝的应许， Kita harus memegang erat-erat janji Tuhan. 我们深信这个麻辣过后不久，我们会到达这个以琳。 Kita percaya bahwa ketika kita melewati Mara ini,
tidak lama kemudian kita akan mencapai Elim. 但愿上帝帮助我们每一位，好让我们很快可以把这个疫情可以过去了。 Biarlah kita juga berharap supaya wabah penyakit corona ini bisa segera berlalu. 我们低头祷告， Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 主啊，我们再一次来到你的面前。 Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu. 是的，主啊，我们所看得见是非常的有限。 Betul Tuhan, apa yang kami lihat adalah sangat terbatas. 我们在麻辣的时候，我们在那里埋怨主啊，你为什么离弃我们？你为什么不听我们的祷告？ Ketika kami berada di Marah Tuhan, kami bersungut-sungut. Kenapa Engkau membiarkan kami dan tidak mendengar doa kami? 但是今天你的话提醒我们，你的应许你要坚持下去，在主里面有盼望，你不久你会到达以琳。 Tetapi firman-Mu Tuhan menjanjikan bahwa kami harus bertahan. Karena tidak lama lagi kami akan mendapatkan Elim. 我们要感谢你，主啊， Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. 把每一位弟兄姐妹们交在主的手中， Biarlah kami menyerahkan setiap saudara-saudari kami ini ke dalam tangan-Mu. 好让我们在你的话里面，我可以扎根，我们可以刚强起来，我们可以靠着你的应许。 Biarlah kami juga berakar dalam-dalam di dalam kebenaran firman-Mu. Dan juga bertumbuh dengan kuat untuk memegang janji-janji-Mu. 祷告奉主耶稣基督的圣名求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amen. 弟兄姐妹们，我们一起来站立。我们与普天下的教会一起来诵读我们的信仰。使徒行径，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同这尼玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，将在阴间第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵。 我信圣而共之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。接下来我们一起来做奉献，愿我们以感恩的心来献上我们的奉献。弟兄姐妹可以把奉献放在信封里面，然后交给教会，或者用转账的方式 交给自己的教会，愿神悦纳大家的奉献。好，请我们一起起立，我们领受祝福。但愿主耶稣基督的恩惠、天父的慈爱及圣灵的感动与喜乐，常与众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan sukacita dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai seterusnya. Amin.